di Gunung Jerai. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita wilayah 4 September 2021 bersama saya Alif Ashraf Kamanur. Seperti biasa, berita tempatan merangkumi seluruh negara di sini. Turut memberi lapor langsung hari ini dari Sabah dan Sarawak. Kami turut membawakan fokus Ketua Ajaran Perjalanan Mimpi yang terakhir ditahan polis. Setia bersama Berita Wilayah. Baik, berita wilayah dimulakan dengan kabar gembira dari Tokyo. Jago badminton para negara Chia Lee Hao menghadiahkan pingat emas kedua buat kontijen negara di pentas akhir acara perseorangan lelaki SU5 selepas menundukkan pemain ranking nombor 1 dunia dari Indonesia, Deva Andri Musti. Beraksi di gelanggang badminton Stadium Nasional Yoyogi, Lee Hao mempamerkan aksi yang cukup membanggakan dengan menguasai keseluruhan permainan yang berakhir dengan 21-17, 21-15. Aksi konsisten yang dibawakan Lee Hao dalam kedua-dua set seakan tidak memberi ruang kepada Deva untuk mengutip mata. Meskipun Deva cuba mendahului pada set kedua, namun comeback dilakukan Lee Hao membuahkan hasil sehingga membenam jagoh dari Indonesia itu sekaligus mengesahkan pingat emas buat Lee Hao manakala perak milik Deva. Sementara rakan senegaranya Suryo Nugroho membawa pulang gangsa selepas menewaskan Fang Zhenyun dari Taiwan. Kemenangan ini bermakna kontingen negara kini mengutip 4 pingat di Tamasya Paralimpik Tokyo dengan 2 emas dan 2 perak. Ketua Ajaran Perjalanan Mimpi yang terakhir PMYT digelar Sitah An-Nur ditahan polis. Wanita berusia 39 tahun itu diberkas sepasukan polis di rumahnya di Shah Alam, Selangor awal pagi tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Brickfield Superintendent Basri Sagwani berkata suspek kini direman 4 hari hingga 7 September. Wanita berasal dari Kelantan ini dikesan sejak 6 bulan lalu aktif menggunakan media sosial untuk berkongsi pelbagai ramalan. Antaranya Perang Dunia Ketiga kononnya akan berlaku di Sabah dan memimpin pasukannya untuk mencari Imam Mahdi bagi melawan musuh. Wanita terbabi juga mendakwa dirinya mempunyai keistimewaan dan berupaya membuat ramalan berkaitan apa yang berlaku pada masa depan. Setakat ini polis menerima 6 laporan berhubung isu sama yang dibuat di 5 balai polis berasingan. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata perbincangan lanjut akan dilakukan bersama Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan sebelum tindakan susulan diambil termasuk mewartakan PMYT yang didakwa sebagai ajaran sesat. Perkara itu akan diperhalusi dengan turut melibatkan penguatkuasaan enakmen agama sedia ada di negeri-negeri. Susulan daripada penyiasatan nanti, kita akan juga melihat apa ruang yang boleh kita bantu untuk menyelesaikan. Kerana dia ada 2 kes, yang pertamanya terlibat dengan ajaran sesat dan yang keduanya melibatkan keselamatan negara. Jadi sekarang ini kita utamakan soal keselamatan negara terlebih dahulu dan kepada mereka yang terlibat dan juga pengikut-pengikut dia juga kita akan kenakan tindakan sesuai. Saudara, guru yang enggan menerima suntikan vaksin COVID-19 yang dilarang mengajar secara bersemuka di dalam kelas akan diberi tugasan lain yang bersesuaian di sekolah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin menyangkal dakwaan sesetengah pihak kononnya guru berkenaan akan diberi pengecualian tertentu. Ceritanya guru-guru ini tidak dibenarkan mengajar murid secara bersemuka di dalam kelas, tetapi akan diberi tugasan lain di sekolah. Ya, di sekolah ni banyak tugasan.
Jadi kalau itu keadaannya, guru-guru ini akan diberi tugasan lain. Namun begitu, pada masa yang sama, sekarang ini kita sedang berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA, tentang apakah tindakan dan pendekatan selanjutnya untuk guru-guru ini. Jadi kita kena bezakan antara guru yang memang atas dasar kesihatan dan sebagainya tidak dapat divaksinkan dan ada guru yang memilih untuk tidak divaksinkan. Yang itu yang saya sebut 2,500 tu. Ya, itu konteksnya. Beliau melakukan lawatan kerja ke sekolah yang terkesan banjir lumpur akibat fenomena kepala air dari puncak Gunung Jerai di Sekolah Kebangsaan Haji Nyak Gam Yan. Kementerian Pendidikan meluluskan peruntukan RM2.4 juta bagi membaik pulih dan menggantikan peralatan rosak di 4 sekolah di daerah itu. Selain SK Haji Nyak Gam, sekolah lain ialah SMK Yan SK Langkasuka dan SJKC Yok Kun. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli mencadangkan sistem amaran awal pemantauan dan pengesanan tanah runtuh di Gunung Jerai dibangunkan bagi memastikan keselamatan pengunjung. Menterinya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata pembangunan sistem amaran tersebut meliputi penggunaan teknologi atau peralatan yang sedia digunakan. Tahap kesedaran penduduk yang tinggal di kawasan sekitar Gunung Jerai akan dipertingkat supaya sentiasa berwaspada dengan tanda-tanda awal berlaku kejadian tanah runtuh. Secara kesimpulannya, saya akan memastikanlah, kementerian saya akan memastikan kita akan membuat pemantauan terhadap segala tindakan baik pulih untuk Gunung Jerai ini. Dan saya telah memberi satu deadline lah kepada pihak-pihak yang berkenaan ini, terutama jabatan ini. Kalau boleh sebelum bulan Disember ini, kalau boleh semuanya boleh selesai. Kerana saya difahamkan akan ada lawatan-lawatan daripada pemimpin tertinggi negara sekitar bulan Disember. So maknanya kita akan cuba semua tindakan pemulihan dan juga penambahbaikan ini akan selesai kalau boleh on or before November this year. Kerajaan juga bersedia menggabungkan kepakaran dalam luar negara bagi menubuhkan pasukan khas mengkaji lokasi berisiko berlaku bencana geologi serta tanah runtuh di seluruh Malaysia. Perkara tersebut akan dibincangkan ke Kabinet bagi mendapatkan kelulusan. Terdahulu beliau meninjau kesan kerosakan di lokasi bencana banjir di sekitar Titihayun. Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun yang turut menyantuni penduduk terjejas yang juga berkata, infrastruktur dan sistem komunikasi moden amat penting sebagai amaran awal bencana alam bagi mengurangkan kesan lebih teruk. Lebih-lebih lagi di negara ini yang terdedah dengan perubahan angin monsun. Pendekatan sama juga setidak-tidaknya dapat mengurangkan impak banjir lumpur sebagaimana melanda lebih 1,000 penduduk di Yan akibat fenomena kepala air. Menurutnya lagi, walaupun mempunyai persiapan dan tindakan yang tersusun di setiap agensi kerajaan serta badan kebajikan mengenai pengurusan bantuan awal kepada penduduk terjejas, namun sistem amaran awal juga merupakan aspek paling penting. Kita lihat dalam keadaan begini, ya, apabila 1,000 lebih rumah yang terjejas, sudah pasti satu benda yang sebelum ini dari segi maklumat awal lah, ya. Kita harap maklumat awal itu dapat dimaklumkan dari segi, kita kena tambah dari segi teknologi, ya, supaya perkara begini tidak berlaku lagi. Sebab baru-baru ini pun ada juga kali kedua, wave yang kedua juga berlaku, dan kita harap tidak ada lagi wave yang ketiga. Sudah pasti kita perlu untuk persediaan awal, langkah-langkah keselamatan, ya. Kalau tidak, mereka ni akan sentiasa trauma. Bila hujan nanti akan rasa trauma akan jadi lagi ke perkara sebegini. Saudara, Langkawi bakal dibuka semula untuk sektor pelancongan bermula 16 September sebagaimana diumumkan Perdana Menteri. Ketika ini, pemain industri giat melakukan persiapan rapi bagi menyambut ketibaan pelancong. Wartawan Muhammad Najib Masyhur meninjau suasana di Langkawi, projek rintis program gelembung pelancongan pasca COVID-19.
Hampir setahun Langkawi sunyi tanpa kehadiran pelancong. Nyata pengumuman menggembirakan ini memberi nafas kembali kepada industri pelancongan yang lesu di pandemik COVID-19. Rakyat ataupun penduduk di luar memang nak ke Langkawi untuk melancong. Dan insyaAllah dengan pembukaan Langkawi akan meningkatkan semula ekonomi penduduk yang sememangnya terjejas dan sememangnya rakyat Langkawi memang bergantung harap kepada pelancongan yang banyak menyumbang kepada ekonomi penduduk Langkawi. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada mengadakan perbincangan bersama Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, Pejabat Daerah Langkawi dan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Segalanya bertujuan bagi memperincikan prosedur operasi standard SOP pelancongan kelak. Tempahan hotel perlu dibuat lebih awal, tiket feri dibuat pembelian lebih awal, termasuk juga produk pelancongan, misalnya naik ke kabel kar di Macincang juga boleh dibeli tiket-tiket itu secara online supaya mengelakkan kesesakan di kaunter tiket. Pelancong-pelancong pada kali ini perlu mempunyai kawalan kendiri yang lebih baik dan elakkan tempat-tempat sesak. Pembukaan Pulau Langkawi kepada umum adalah saat yang dinanti-nantikan pemain industri. Hotel-hotel di Langkawi ini kami sentiasa bersiap siaga dan mengambil kira apa yang akan berlaku, dan kita tidak mahu di mana apa yang berlaku di negara jiran akan berlaku di Langkawi ini. Because Langkawi adalah rentis gelembung pelancongan yang pertama. Kalau ini berjaya, insya-Allah ia akan terus satu Malaysia nanti. Ini ada satu cadangan yang sangat baik dan kami sedang tunggu-tunggu pada insya-Allah pada 16 bulan ni sekiranya dibuka, kami rasa gembira dan pihak pelancong terutama datang daripada luar akan menyewa kereta kami di sini dan memudahkan lagi dan menyenangkan lagi pihak kami untuk menyelesaikan masalah tunggakan di bank. Sebelum macam 2 minggu lagi nak jalan, jadi kami terpaksa operasi balik, cek kadang-kadang kereta yang dah lama tak jalan, bateri apa kena cek, minyak hitam apa, minyak enjin apa kena cek untuk pelancong datang. Jadi dia orang selesa membawa kenderaan itu ke mana ke sini. Melihat kepada permintaan pula, pengangkutan utama ke Langkawi menerusi feri dan penerbangan dijangka bakal bertambah dari semasa ke semasa. Menyasarkan sehingga 500 individu pelancong hadir ke Langkawi untuk tempoh 3 hingga 4 bulan terakhir 2021. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada optimis angka itu akan terus meningkat sekiranya Pulau Langkawi berjaya mengekalkan angka harian positif COVID-19 berada pada paras yang tidak membimbangkan. Kepada anda bakal pelancong yang bakal hadir ke Langkawi, ingat sila patuhi SOP bersama kita putuskan rantaian pandemik COVID-19 dan jumpa anda di Langkawi. Muhammad Najib Mazhur, Berita RTM. Baik, perkembangan COVID-19. Negara hari ini merekodkan 19,057 kes baru. Dengan Selangor kekal mencatatkan kes harian tertinggi dengan 3,775 kes, diikuti Sarawak 2,723 kes. Berikut statistik harian COVID-19 mengikut negeri. Kenderaan Myvi dan seorang penumpangnya yang hanyut akibat arus deras di Inanam petang semalam ditemukan. Butirannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Alif.
Susulan kejadian sebuah kereta perodua Myvi hanyut akibat arus deras di Jalan Kiong Som Lama Inanam petang semalam. Mayat penumpang kenderaan berkenaan ditemukan pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah 3 km dari lokasi kejadian kira-kira 11.28 pagi tadi. Menurut penguasa Bomba Kanan 2 bahagian operasi JBPM Sabah, Kenneth Wilfred, mayat dikenal pasti sebagai Juning Maturun berusia 37 tahun. Pencarian diteruskan bagi pemandu kereta berkenaan dikenal pasti sebagai Simon Sangga Tupi, 68 tahun. Kenneth memaklumkan pemberita di pos kawalan bomba Kampung Dambai Inanam. Terdahulu kereta Myvi tersebut ditemukan pasukan Jabatan JBPM Sabah bersama orang awam 7.20 pagi, kira-kira 200 meter dari lokasi ia dilaporkan hanyut. Semalam, tular video kejadian kereta berkenaan cuba menyeberangi sebuah jambatan yang dilimpahi air sebelum dihanyutkan arus deras ke dalam sungai berhampiran dalam kejadian kira-kira 6.45 petang. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa dalam kenderaan Myvi yang dihanyutkan arus deras di jambatan Kampung Kiong Som Lama Inanam masih lagi berlangsung ketika ini. Perkembangan semasa bersama-sama wartawan Saleh Jikri di Kampung Dambai Inanam. Baik, terima kasih Rita. Saya kru RTM baru saja selesai menyertai tinjauan yang dilakukan oleh pasukan operasi mencari dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah. Namun melihat kepada keadaan sememangnya agak sukar dan mencabar kerana keadaan di kawasan ini hujan dan arus juga deras. Baiklah, untuk mengetahui perkembangan terkini dengan operasi mencari dan menyelamat yang dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah, saya bersama-sama dengan penguasa Bomba Kanan 2 bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah, Tuan Kenneth Wilfred. Baik, Tuan, bagaimana perkembangan terkini operasi yang dilaksanakan? Untuk makluman semua penonton, kita telah menjalankan operasi menyelamat kenderaan jatuh ke sungai Jalan Kiong Som Lama ini sejak semalam, di mana pasukan bomba Jabatan Bomba telah mendapat panggilan pada jam 6.45 petang. Dan kita telah pun menggerakkan semua kekuatan logistik dan juga kekuatan anggota kita, iaitu kekuatan anggota seramai 41 orang bersama-sama dengan pasukan PDRM, bersama dengan penduduk kampung ataupun penduduk setempat dan juga syarikat-syarikat swasta yang berdekatan. So pasukan bomba juga telah deploy kita punya kekuatan logistik, iaitu kita telah deploy kita punya bot aluminium, kita punya jentera sebanyak 2 biji, kita punya kenderaan utility. Pasukan NAS pun kita telah deploy, iaitu pasukan K9, pasukan scuba dan juga anggota-anggota penyelamat yang lain. So untuk perkembangan berkaitan dengan search and rescue yang telah dijalankan pada pagi tadi, seawal jam 6.12 minit kita telah gerakkan semua kekuatan aset dan juga anggota kita untuk membuat penyelamatan dalam radius lingkungan 20 km, iaitu daripada alur sungai daripada Kiong Som Lama sehingga ke Inanam. Untuk makluman pendengar juga ataupun kita telah pun menjumpai mangsa pada jam 11.28 tadi, iaitu mangsa yang pertama yang terperangkap di dalam kenderaan perodua Myvi tersebut, dan juga kita telah berjaya mengeluarkan mangsa tersebut dengan kerjasama daripada PDRM, itu dibantu oleh syarikat-syarikat swasta menggunakan jengkaut. Untuk seterusnya, untuk mangsa kedua, kita telah pun menjalankan kerja-kerja mencari dan menyelamat secara water surface, iaitu kita telah membagikan kepada 3 pasukan, iaitu pasukan pertama terdiri daripada 5 orang, pasukan kedua 4 orang dan pasukan ketiga 5 orang. So dalam pasukan search and rescue ini pun telah kita libatkan sekali dengan K9. Kita pun tidak dapat menjumpai sebarang tanda-tanda penemuan mangsa. So operasi mencari dan menyelamat ini telah kita tangguhkan buat sementara waktu, dan kita harap kita akan sambung pada esok hari. Hopefully cuaca akan mengizinkan lah pada esok hari. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Baik, begitulah dia suasana di keadaan di sini, dan kita mengharapkan semua pasukan operasi mencari dan menyelamat dipermudahkan urusan mereka untuk menemui lagi masa yang masih belum ditemui. Kembali bersama Rita di studio Kota Kinabalu. Silakan, Rita.
Baik Saleh, perkembangan banjir. Seramai 78 orang melibatkan 26 keluarga yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan DSP Dun Banir Beaufort akan dihantar pulang ke rumah masing-masing petang ini jika cuaca baik. Bercakap kepada RTM, Komander Operasi PPS berkenaan, ASP Jopius Alok berkata, kesemua mereka merupakan penduduk dari Kampung Brunei, Sungai Damit dan Kampung Brunei. Daripada tinjauan awal yang telah dijalankan oleh pihak PDRM, APM dan Bomba dan lain-lain agensi, kita dapati paras air itu semakin turun dan kalau tiada masalah, kita jangkakan dalam petang ini semua bangsa banjir kita akan keluarkan daripada pusat pemindahan. Sementara itu, 15 orang melibatkan 4 keluarga yang ditempatkan di PPS Dewan Mini Mesapol Sipitang juga akan dihantar pulang petang ini. Ia melibatkan penduduk di Kampung Kawang Baru dan Kampung Kawang Skim Sipitang. Tinjauan awal yang dilakukan polis dan anggota keselamatan lain mendapati bacaan paras Sungai Padas juga menurun. Susulan hujan lebat sepanjang hari semalam, beberapa kawasan dilaporkan berlaku kejadian tanah runtuh. Di Kota Kinabalu, runtuhan berlaku berhampiran Wad TB Hospital Queen Elizabeth HQE sekitar 7.15 malam semalam. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahilmi Yahya ketika melawat lokasi runtuhan cerun berkenaan berharap pihak HQE mengambil langkah sewajarnya memastikan keselamatan pesakit dan kaki tangan. Beliau dimaklumkan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rosnani Mudin, 2 blok bangunan berhampiran kawasan kejadian akan dikosongkan serta-merta. Insiden berkenaan tidak melumpuhkan operasi Wad TB yang masih beroperasi. Beberapa unit struktur di wad rawatan TB ini telah affected, terkesan, dan pihak JKR, DBKK dan juga Sedafiat sedang melakukan kerja-kerja penyelenggaraan menstabilkan keadaan cerun ini sebelum tindakan pembaikan dapat dilakukan pada masa terdekat nanti. Sementara itu, Syahilmi terus sempat meninjau kejadian tanah runtuh berasingan melibatkan kawasan di bawah JKNS di Kampung Kopungit, Kepayan. Kejadian tersebut memusnahkan stor penyimpanan ubat-ubatan KKM serta 6 kereta dan 2 motosikal. Dalam perkembangan sama, pihak konsesi Jabatan Kerja Raya JKR Keningau telah memulakan kerja-kerja pembaikan jalan runtuh di kilometer 14 Kampung Liau Laut dan kilometer 18 Kampung Kikiran Keningau ekoran kesan hujan lebat beberapa hari lalu. Tinjauan kru RTM ke lokasi kejadian mendapati jalan berkenaan masih ditutup untuk semua jenis kenderaan dan kerja-kerja membina lorong kecemasan sedang giat dilakukan. Ia bagi membolehkan pengguna di kawasan berkenaan melakukan aktiviti harian seperti biasa ke Pekan Keningau. Buat masa ini, jalan alternatif untuk akses ke Pekan Keningau dan dari arah Apinapin dan Tambunan adalah melalui Jalan Ranggum Kepayan menghala ke Jalan Magatang. Sementara itu, insiden jalan runtuh turut dikesan di Jalan Tamalang Silau Inanam. Jalan di kawasan bukit berkenaan juga merupakan laluan ke kediaman Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Susulan kejadian itu, Datuk Dr. Jeffrey terpaksa berjalan kaki menuruni bukit sejauh 1 kilometer agar dapat menyempurnakan tugasan beliau. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK terus dipergiat di kawasan pulau-pulau di Semporna melibatkan vaksin jenis CanSino. Vaksin dos tunggal ini dapat mempercepat capaian sasaran vaksin 80 hingga 100% penduduk. Pegawai Kesihatan Daerah Semporna Dr. Syamir Han Sulaiman berkata penggunaan CanSino dilihat sangat sesuai buat penduduk yang tinggal di kawasan terpencil dan pulau-pulau yang menghadapi kekangan logistik. Antara yang disasarkan dalam program ini masyarakat Palau yang tinggal di pulau-pulau berkenaan. Kalau kami bagi dos pertama, kami tidak susah nak jumpa untuk dos kedua. Sebab diorang ni selalu berpindah dari pulau ke pulau, diorang ni memancing, nelayan kan. So kita sedar dia punya kesusahan tu. So kita mengambil iktibar untuk secara pendekatan mengambil single dos untuk diberikan kepada penduduk-penduduk di Pulau Semporna lah.
Dr. Syamir menyatakan demikian kepada media ketika program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK melibatkan suntikan vaksin CanSino di Pulau Mabul sempurna. Katanya pemberian vaksin jenis ini merupakan yang pertama di daerah berkenaan. Program tersebut turut disertai penasihat PICK Tan Sri Dr. Jamila Mahmud dan Pengarah Kesihatan Sabah Dr. Rosnani Mudin. Program selama 2 hari ini menyasarkan 2,000 penduduk dan akan diteruskan ke Pulau Denawan dan Pulau Larapan dalam masa terdekat. Menurut Dr. Syamir, setakat ini sejumlah 60,000 penduduk di Semporna lengkap 2 dos vaksin dan 20,000 lagi penduduk dijangka lengkap vaksin dos tunggal CanSino menjelang hujung bulan ini. Baik, sekian paparan dari Sabah. Patuhi SOP, kita jaga kita. Kembali bersama Alif, silakan. Baik Rita, terima kasih. Saudara, kita ke perkembangan cuaca semasa bersama-sama Pegawai Meteorologi Abdul Aizat Nazmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan amaran yang sedang berkuat kuasa. Masih lagi berkuat kuasa amaran cuaca buruk di sekitar negeri Sabah ini, iaitu kita tinjau pula keadaan cuaca sebenar di kawasan tersebut menunjukkan penurunan hujan di sekitar Tuaran Mensilau sebanyak 10.8 mm, diikuti Kota Kinabalu sebanyak 1.6 mm, dan Met Malaysia menjagakan tinjauan cuaca trend hujan ini dijangka menurun menjelang pada malam ini. Baik, keadaan cuaca semasa pula di Semenanjung, kelihatan hujan berserta ribut petir di satu tempat lebih mendominasi di selatan Semenanjung Malaysia di sini. Ia terdapat hampir di semua daerah negeri Johor, diikuti di daerah Tampin, Jelebu dan juga sekitar Kuantan, Pekan, Rompin, negeri Pahang, termasuklah di pesisir pantai negeri Terengganu. Dan Met Malaysia menjangkakan ia akan berterusan dalam tempoh 1-2 jam lagi. Manakala di sekitar negeri Sarawak pula hujan di 1-2 tempat lebih terpencil di sekitar bahagian Kuching, Sedia Aman, Sibu, Bintulu, Pedalaman Kapit, Miri dan Limbang. Dan keadaan yang berbeza iaitu taburan hujan yang lebih tinggi di semua bahagian di negeri Sabah. Baiklah, bagi mendapat idea apakah keadaan cuaca buat malam ini, mari kita beralih ke paparan model taburan hujan menunjukkan hujan akan berlaku di sekitar selatan Perak dan utara negeri Selangor, termasuklah di sebadan di antara negeri Pahang, termasuk di sekitar negeri Johor. Dan keadaan hujan dijangka mendominasi di utara Sarawak dan juga semua bahagian di negeri Sabah. Justru itu diingatkan orang luar di sana, khususnya di kawasan hujan pada malam ini, agar tetap berada di dalam rumah dan juga menutupi tingkap masing-masing. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara fokus hari ini, pemilik lesen perniagaan di bawah Majlis Perbandaran Sibu disediakan sijil vaksinasi. Selain perkembangan banjir di sana, perincian lanjut bersama Vanessa Mering. Vanessa, silakan.
Ya Alif, perkembangan banjir di Miri. Setakat pukul 4 petang tadi, bilangan penduduk terjejas yang ditempatkan di pusat pemindahan banjir sementara Masjid Darussalam Long Lama meningkat kepada 59 orang melibatkan 11 buah keluarga. Menurut laporan terkini, bencana banjir negeri Sarawak, PPS berkenaan mula dibuka pukul 9 malam tadi. PPS Masjid Darussalam Long Lama dibuka ekoran beberapa kawasan dinaiki air berikutan hujan sejak semalam. Antara kawasan terjejas adalah Pekan Long Lama, Kampung Long Miri Baram, Kampung Long Bemang Apoh. Selain itu, Kampung Long Atip Apoh, Kampung Long Wat Apoh, Kampung Long Ikang, Kampung Long Laput, Kampung Kayan Long Lama dan Kampung Cina Long Lama. Manakala sekolah menengah Long Lama juga dilaporkan dinaiki air. Pihak Jabatan Kebajikan Bahagian Miri telah menyediakan bantuan makanan kepada penduduk terjejas mulai pagi tadi. Sementara itu, keadaan paras air di kawasan Tubau menunjukkan tren meningkat. Tinjauan RTM mendapati laluan masuk ke Tubau sudah tidak dapat dilalui sebarang jenis kenderaan. Malah penduduk sejak semalam telah memindahkan kenderaan ke kawasan lebih tinggi. Keseluruhan kawasan Kampung Melayu Tubau yang terletak di tebingan Sungai Tubau dinaiki air sehingga paras 2 meter. Sejak 2 hari yang lepas hujan itu si ada berhenti-henti lah. Jadi menyebabkan banjir di kawasan kampung tu lah dan di Tubau tu lah. Jadi kami pun merasa betul lah sebab hari tu ada petang lagi tu mau hujan lagi tu. Jadi takut minta lah jangan naik lagi lah. Itu pun udah tinggi ya tu. Udah tinggi udah tu. Itu dalam tempoh berapa tahun dah si tinggi macam tu? Dalam 2 tahun yang lalu ya ada tinggi lagi. Sebab sampai debah rumah tu, sampai gelagar rumah. Beberapa kawasan yang turut dinaiki air adalah Klinik Kesihatan Tubau, Balai Polis Tubau, Pasar Tubau, Sekolah Kebangsaan Sungai Bukit Balai dan SK Kuala Kebulu. Manakala tinjauan ke kawasan Ulu Tubau mendapati beberapa buah rumah panjang dinaiki air dan keadaan air masih menunjukkan peningkatan. Pemilik lesen perniagaan di bawah Majlis Perbandaran Sibu MPS memberi respon positif terhadap inisiatif sijil vaksinasi yang dikeluarkan oleh MPS. Inisiatif sijil vaksinasi untuk menunjukkan pemilik dan semua pekerja lengkap di vaksin ini dipamerkan di premis perniagaan bagi memberi keyakinan kepada orang ramai untuk berkunjung ke premis berkenaan. Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu Clarence Ting Ing Hoh berkata 90% daripada lebih 1,700 orang penjaja kecil di Sibu telah mendapat sijil vaksinasi masing-masing. Bagi kumpulan pengusaha kedai kopi dan restoran pula, lebih separuh daripada 850 pemilik lesen telah mendapat sijil vaksinasi, manakala lebih 100 orang pemilik lesen salon rambut juga sudah mendapat sijil tersebut. Selain sijil vaksinasi, MPS juga akan mengeluarkan pelekat atau papan tanda khas jumlah maksimum yang dibenarkan berada di premis pada satu-satu masa. Means the people limit lah, just like bus, express road like this. Then we will issue and put on the wall. So the police enforcement, they come, they know. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan pusat kitar semula komuniti di Grand Heights Sibu. Mengulas mengenai peningkatan kes positif COVID-19 di Sibu, beliau menyeru golongan ibu bapa yang mempunyai anak kecil supaya mengurangkan pergerakan di luar rumah untuk melindungi anak-anak daripada jangkitan COVID-19. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 3 September.
Angkatan Pertahanan Awam APM Limbang terus komited memastikan pengurusan di pusat kuarantin di daerah itu pada tahap terbaik. Pegawai Pertahanan Awam APM Limbang, Kapten Pertahanan Awam Sulaiman Salama, mahu pasukannya bersiap siaga dalam apa sahaja keadaan, membantu memudahkan urusan pesakit dalam pemantauan PUS yang ditempatkan di pusat tersebut. Jelas Kapten Sulaiman, perkara utama yang perlu difokuskan ialah keselesaan pesakit di pusat kuarantin selain menegaskan anggotanya sentiasa berwaspada ketika bertugas. Kita beberapa hari ini telah menerima kemasukan yang agak tinggi sedikit, rentetan daripada kluster yang sedia ada di daerah Limbang terutamanya. Okey, so far setakat ini kita dapat mengendalikan dan tidak ada apa-apa isu. Bilik kita masih cukup dan anggota kita pun kita telah tambahkan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas meninjau pusat kuarantin di Limbang. Setakat semalam seramai 142 PUS ditempatkan di pusat kuarantin di Limbang. Majlis Perbandaran Sibu telah membuka sebuah pusat kitar semula komuniti di kawasan Grand Heights Sibu bagi membolehkan penduduk dan pemilik premis perniagaan di kawasan itu meletakkan barangan yang boleh dikitar semula ke satu lokasi khas. Pengurusnya Clarence Ting Ing Ho berkata masalah pembuangan sampah secara haram merupakan satu isu yang masih cuba diselesaikan oleh pihaknya. Clarence Ting menjelaskan dengan pembukaan pusat kitar semula itu, ia diharap dapat membantu menyelesaikan isu pembuangan sampah secara haram di Sibu. If this is successful, we'll be putting it in more places. So the next one is up at Premier, and then probably in Rejang Park. These are the places that we will put more of this, so that we will encourage the society to recycle. Clarence Ting berkata kepada pemberita di Sibu selepas melancarkan pusat kitar semula berkenaan. Dalam pada itu, beliau menyeru orang ramai untuk memastikan kebersihan pusat kitar semula itu. Beliau turut mengucapkan penghargaannya kepada kontraktor terlibat yang membantu menyediakan kemudahan tersebut. Projek naik taraf Gurdwara Sahib Miri giat dilaksana dengan menggunakan sepenuhnya peruntukan yang disalurkan oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR. Pengurus projek Gurveer Singh berkata projek dengan anggaran 1.2 juta ringgit itu kini telah siap 45% sejak ia dimulakan pada Januari lalu. Gurveer Singh memberitahu projek naik taraf itu melibatkan pembinaan ruangan Dewan Dapur. So we are very grateful for the state government for all their contributions and assistance given to us. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menerima cek peruntukan RM150,000 daripada Menteri Muda Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Datuk Sebastian Ting Chiu Yu di Gurdwara Sahib Miri. Datuk Sebastian turut memaklumkan bahawa sehingga kini sejumlah RM510,000 telah disalurkan oleh UNIFOR kepada Pertubuhan Gurdwara Sahib Miri. Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, beliau memberitahu akan menghantar permohonan peruntukan bagi tahun 2022 kepada UNIFOR bagi tujuan yang sama. Turut hadir Presiden Pertubuhan Gurdwara Sahib Miri, Gurmukh Singh. Persimpangan lampu isyarat di Batu 10 Padawan akan ditutup sementara mulai Isnin ini sehingga 22 November. Ia bagi pelaksanaan kerja membina semula turapan untuk projek Lebuh Raya Pen Borneo. Jabatan Kerja Raya dalam satu kenyataan memaklumkan pengguna jalan raya dinasihat untuk menggunakan jalan alternatif yang disediakan mengikut papan tanda arah yang dipasang. Laluan yang terlibat dan ditutup ialah laluan dari Kuching ke Kota Padawan dan laluan dari Kota Padawan ke Serian. Pengguna di kedua-dua laluan terbabit perlu melakukan pusingan U di persimpangan lampu isyarat Batu 8 atau Batu 11. Sebarang aduan atau pertanyaan, orang ramai boleh menghubungi Unit Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak di talian 082-230-879. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa. Baik, berita wilayah berehat seketika, kita kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali. Johor memperluaskan inisiatif vaksin tanpa janji temu atau walk-in bermula Khamis lalu di 21 pusat pemberian vaksin PPV melibatkan 8 daerah. Inisiatif tersebut dijalankan khusus untuk kemudahan warga tempatan berumur 18 tahun ke atas. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Arvi Dianaden berkata, antara lokasi terlibat ialah PPV bergerak Kampung Melayu Kulai bermula hari ini, manakala PPV Politeknik Mersing pada 7 hingga 9 September. Di Segamat pula, PPV Dewan Serbaguna Jalan Genuang turut bermula hari ini. Selain PPV Dewan Muafakat Simpang Renggam Keluang yang beroperasi 5 September. Sementara di Tangkak, PPV Dewan Kolej Kemahiran Tinggi Marang Ledang bermula esok dan PPV Dewan Jubli Intan Muar mulai 9 hingga 15 September. Di Batu Pahat, PPV Dewan Terbuka Taman Hajat Parit Bilal Tongkang Pecah dibuka esok, manakala PPV Dewan Perpat Timbul Sekap Pontian memulakan operasi hari ini. Beralih ke perkembangan banjir di Johor. Semua pusat pemindahan sementara PPS ditutup sepenuhnya pukul 2 petang tadi. PPS terakhir beroperasi di SK Melayu Raya Pontian ditutup selepas semua penduduk terjejas pulang ke kediaman masing-masing. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Pontian menerusi kenyataan memaklumkan penutupan PPS dilakukan hasil perbincangan bersama agensi terlibat. Selain mengambil kira keadaan cuaca yang cerah dan tidak hujan. Lebih 7,000 vessel menangkap ikan daripada 56,000 vessel dibatalkan Jabatan Perikanan DOF bagi tempoh 2015 hingga 2020 berikutan kegagalan nelayan mematuhi peraturan dan syarat lesen ditetapkan. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, angka itu diperoleh selepas proses pemutihan yang dilaksanakan. Antara sebab pembatalan vessel adalah nelayan tidak memperbaharui lesen atau pajak lesen kepada pihak ketiga. Memang kita telah membuat pemutihan pada mereka-mereka yang tidak berhak menerima, kita akan tarik, ataupun mereka-mereka yang tidak lagi melibatkan diri dalam sebagai nelayan, kita akan tarik. Beliau menyatakannya selepas program pelepasan benih udang galah ke perairan umum, penyerahan lesen sampan khas, bantuan speks aquaculture dan bakul makanan Mafi Perhatian peringkat Melaka di Kuala Linggit. Dalam pada itu, tahun ini sebanyak 3,629 vessel menangkap ikan telah diperbaharui dengan 295 lesen berkenaan melibatkan nelayan di Melaka. Saudara, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mensasarkan 1.2 juta rakyat di negeri itu yang layak divaksin menerima sekurang-kurangnya dos pertama menjelang 21 September. Pengarahnya Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, sehingga kini 67.5% telah menerima dos pertama, manakala 52.9% telah lengkap divaksin. Kita dapati seramai lebih kurang ataupun sebanyak 52.9% daripada penduduk 1.175 juta penduduk Pahang yang sepatutnya layak mendapat vaksin. Jadi pencapaian untuk dos 2 dewasa kita sekitar 52.9, telah melepasi 50%, tapi kita masih lagi lama lagi yang kita nak unjukkan untuk kita mencapai 100% dos 2 dewasa itu. Bagi mencapai sasaran itu, Pejabat Kesihatan Daerah giat menjalankan program outreach vaksinasi yang disasarkan ke lokasi luar bandar. Beliau menyatakannya selepas melakukan lawatan kerja ke pusat pemberian vaksin di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Piol di Jerantut. 1,800 penduduk di kawasan itu telah menerima vaksin pada program yang dijalankan 3 hari. Menjelang bajet 2022 Terengganu, fokus utama kerajaan negeri strategi meningkatkan kembali ekonomi rakyat dan menjalani kehidupan dalam fasa endemik. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, segala intipati bajet akan mengambil kira pendapat daripada pelbagai lapisan rakyat, termasuk golongan pakar, profesional dan badan bukan kerajaan. Adalah tahun bagaimana untuk kita restart ekonomi
ekonomi dan aktiviti rakyat. Jadi kita fokus apa jua cadangan-cadangan itu adalah terkait dengan to jumpstart ekonomi untuk rakyat kita more empowerment setelah keluar daripada pandemik kepada endemik. Itu fokus kita ke arah itulah. Beliau ditemui pada program Misi Kebajikan Bersama MB Terengganu bagi membantu penduduk yang berdepan krisis air di Kuala Nerus. Program menyaksikan anak-anak syarikat Kumpulan Terengganu Incorporated 1 TIDM Berhad, Epic Berhad dan Ladang Rakyat Terengganu Sena Berhad menyumbang lebih 1.6 juta ringgit untuk urusan pengagihan air di kawasan terjejas. Membela nasib kaum hawa yang berhadapan masalah sosial. Itu peranan Rumah Teduhan Hawa Ipoh yang menjadi rumah transit kepada golongan wanita yang menghadapi masalah seperti keganasan rumah tangga, hilang tempat berteduh dan dibuang keluarga. Pengurusnya Rohaniah Razali berkata pihaknya akan berusaha mencari jalan penyelesaian terbaik dalam membantu wanita terbabit untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Kita akan carikan dia kerja. Bila dia dah hidup, dah okey, dia dah proses cerainya dah selesai, kita cari dia kerja. So dia cari rumah sewa. Macam itulah. Yang datang balik membantu ada macam Puan Yati tu, dia bawa kuih, dia hantar kat sini. Beliau ditemui selepas menerima sumbangan daripada Majlis Bandaraya Ipoh MBI menerusi MBI Prihatin di Ipoh. Sumbangan disampaikan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Jadi ini adalah sumbangan daripada Jawatankuasa Kecil, Kebajikan dan Kemiskinan Bandar, Majlis Bandar Ipoh kepada Rumah Teduhan Hawa ni. Ini merupakan kita hari ini kita sikit sumbangkan wang tunai, keperluan barangan bayi, sebuah mesin basuh dan set meja makan untuk 6 kursi kepada pengurusan Rumah Teduhan Hawa. Rumah Teduhan Hawa mula beroperasi sejak tahun 2017 dan telah membantu kira-kira 50 individu wanita meneruskan kehidupan. Biar putih tulang, jangan putih mata. Siapa sangka itu kata-kata terakhir didengari Tan Sri JJ Raj Junior daripada anak buahnya Sarjan Jamil Mat Shah yang terkorban dalam peristiwa berdarah di Balai Polis Bukit Kepong 71 tahun lalu. Serangan tersebut sehingga kini masih terpahat dalam ingatan bekas Ketua Polis Daerah Paguh ini. Menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-100 bulan lalu, wartawan Fahmi Muhammad Nur berkongsi kisah pejuang negara ini. Dilahirkan di Cemur Perak pada 27 Julai 1921, Tan Sri JJ Raj mendapat pendidikan awal di Sekolah St. Michael's Institution Ipoh. Mula berkhidmat sebagai anggota polis pada tahun 1946, beliau telah menjawat pelbagai jawatan antaranya sebagai Ketua Polis di Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor dengan jawatan terakhir disandang sebagai Pengarah Pengurusan PDRM Bukit Aman. Menurut menantu beliau, Datuk Dr. Prasad Abraham, ketegasan dan disiplin tinggi dipamerkan Tan Sri JJ Raj merupakan antara faktor kejayaan beliau sepanjang 30 tahun berkhidmat sebagai anggota polis. Tan Sri adalah satu polis officer yang tegas dan berdisiplin. Dan dia pun ada menjalankan tugas dia dengan cekap. If I can say in English, the police was his life and serving the nation was his life. Tan Sri JJ Raj juga bertanggungjawab menubuhkan pasukan dikenali Skuad Harimau atau Tiger Squad dengan keanggotaan 10 orang. Pastinya peristiwa yang paling diingati beliau adalah ketika serangan pengganas komunis ke atas Balai Polis Bukit Kepong pada 23 Februari 1950.
Beliau yang ketika itu bertugas sebagai Ketua Polis Daerah Pagoh berkesempatan meluangkan masa seharian di balai polis tersebut sebelum diserang pengganas komunis 9 jam kemudian. Sejurus menerima berita mengenai serangan tersebut, beliau bersama pasukannya bergegas ke Balai Polis Bukit Kepong sebelum bertindak memberi rawatan serta menyelamatkan beberapa anggota yang masih hidup. Baru-baru ini, Tan Sri J.J. Raj terlibat dalam satu kemalangan kecil di rumahnya sehingga terpaksa dimasukkan ke hospital. Namun, beliau masih sempat menitipkan nasihat khas buat golongan muda pada hari ini. Inilah Tan Sri punya message. Dia bunyi berikut. Nasihat saya kepada anak-anak muda adalah supaya menghayati kemerdekaan ini, kerana kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga kepada rakyat Malaysia. Saya berharap anak-anak muda kita menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati selama ini. Meskipun usianya telah mencecah 1 abad, tragedi serangan komunis ke atas Balai Polis Bukit Kepong pastinya masih segar dalam ingatan. Jasa dan pengorbanannya harus dijadikan teladan masyarakat hari ini supaya kita terus menghargai keamanan dan kedaulatan negara tercinta. Laporan Fahmi Muhammad Noor, Berita RTM. Kementerian Belia dan Sukan KBS sedang meneliti bentuk ganjaran yang sewajarnya buat jago lontar peluru negara Muhammad Ziad Zulkifli yang beraksi cemerlang pada Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Meskipun tidak dapat membawa pulang pingat emas gara-gara kesilapan teknikal, usaha Ziad tetap akan menerima penghargaan. Menteri KBS Datuk Seri Ahmad Faizal berkata ketika ini ganjaran hanya diberikan atlet-atlet yang berjaya meraih pingat pada tamasya sukan tersebut. Bagaimanapun, insiden yang berlaku terhadap Ziad adalah sesuatu yang di luar jangka apabila pingat emas acara lontar peluru F20 yang dimenanginya tidak diiktiraf selain rekod dunia yang dicatat iaitu 17.94. Namun jelasnya kejayaan Ziad memecahkan rekod dunia dalam acara tersebut telah mengharumkan nama negara di pentas dunia. Atas sebab pengorbanan yang telah beliau lalui untuk mencapai prestasi sedemikian, saya secara peribadi berpandangan amat wajar kita memikirkan ganjaran kepada beliau. Tetapi bentuk ganjarannya pula macam mana, saya akan bincang dengan pegawai tertinggi kementerian dan juga pihak MSN, dan tentunya oleh kerana perkara ini tidak ada di dalam polisi kerajaan, perlulah ianya jika kita nak belanja duit kerajaan iaitu duit rakyat, perlu dibawa semula sebagai contoh dalam perkara ini mungkin ke kabinet untuk diputuskan. Saudara, lebih 1,000 jalur gemilang dipasang di Masjid Lalang Pepuyu di Tanah Merah, Kelantan sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. 200 lagi bendera dikibarkan sejauh 2 km di sepanjang jalan ke masjid berkenaan. Perinciannya bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Imam Masjid Lalang Pepuyu Ahmad Amirul Zulkifli berkata inisiatif menghias kawasan masjid dan sekitarnya dengan bendera adalah tanda sokongan dan bukti kasih kepada kemerdekaan yang dikecapi. Kita memancak di sekeliling kawasan masjid dan juga seluruh kampung lebih kurang 1,000 bendera lebih. Dan mana kita semua keringat yang lakukan ini kesemuanya daripada kerjasama orang kampung dan juga AJK Masjid dan PDRM.
Bagi projek ini, pihak masjid hanya mengeluarkan modal RM200 dan selebihnya adalah melalui sumbangan ikhlas penduduk kampung. Menurut penghulu Mukin Lalan Pepuyu, Zulkarnain Ismail, projek dilaksanakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan membahagikan tugas secara berkumpulan agar dapat menjaga penjarakan fizikal. Alhamdulillah, sambutan penduduk kampung untuk menyambut Jalan Gemilan. Jalan Gemilan ni berjalan dengan lancar, sambutan begitu meriah lah. Maksudnya di kalangan kampung, pemuda beri kerjasama lah. Walau dalam apa jua keadaan sekalipun, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia disambut tetap meriah dengan berbagai cara. Ia bagi menzahirkan rasa cinta akan negara. Tetapi ingat, SOP harus diutamakan. Amirul Hafiz Rosli, RTM. Merdeka! 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 Selamat Hari Malaysia! Selamat Hari Malaysia! Baik saudara, berita wilayah 4 September berakhir di sini. Marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara daripada pandemik COVID-19. Kita semua keluarga Malaysia. Terus kibarkan jalur gemilang. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Salam hormat dan insya-Allah jumpa lagi.